Oke, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Pada hari ini saya akan berkongsi beberapa soalan yang baru sahaja ditanya kepada calon-calon temuduga SPP baru-baru ini, iaitu pada bulan September dan juga awal Oktober 2021. Baiklah, dalam video ni saya akan kategorikan soalan-soalan ni kepada 3 kategori, iaitu yang pertama tentang isu semasa, kategori kedua adalah kategori soalan yang sangat selalu ditanya, dan kategori ketiga adalah soalan-soalan lain lah. Okey, untuk pengetahuan semua, dalam video ni sebenarnya saya membuat sedikit analisis lah dan juga melihat beberapa perkongsian berpuluh-puluh sebenarnya, perkongsian daripada rakan-rakan yang sudah menjalani temuduga SPP. Jadi tanpa membuang masa lagi, kategori yang pertama adalah isu-isu semasa. Okey, dalam isu semasa ni antara yang menjadi highlight ataupun ditekankan yang ada disebut adalah tentang isu kemiskinan. Isu kemiskinan ni dia panel ada meminta untuk menghuraikan apa yang kamu faham tentang isu kemiskinan, huraikan langkah mengatasi isu kemiskinan di Malaysia, kemudian cara kita mengasingkan golongan-golongan ni B40, M40 dan juga T20. Kamu boleh cari sendiri. Kenapa saya cakap boleh cari sendiri? Sebab maklumat ni ada banyak dekat Google sebenarnya. Kalau saya cakap pun saya memang sebut benda yang sama dengan dekat Google lah. Okey. Yang kedua adalah tentang antibody, vaksin, jenis-jenis vaksin, dan juga ada juga ditanya tentang guru yang enggan divaksin. Kan kita ada beberapa orang segelintir guru memang tidak mahu divaksin. Mungkin mereka ada sebab masing-masing. Kamu perlu huraikanlah apa kesan sampingan, macam mana vaksin ini berfungsi. Dan untuk pengetahuan kamu, soalan tentang antibody dan juga vaksin ni ditanya kepada calon option science. Jadi dia dikaitkan dengan option mereka juga sebenarnya. Okey, seterusnya adalah tentang tema Hari Guru, iaitu isu Hari Guru lah kan. Hari Guru ni memang setiap tahun ada lah. Dia bukan isu, tapi dia satu perkara yang sentiasa diulang lah, yang hangat diperkatakan. Okey, huraikan tema Hari Guru, dan juga yang spesialnya tentang tema Hari Guru ni ada beberapa kumpulan disuruh Google. Panel suruh mereka Google kan online kan. Saya pun terkejut jugalah. Oh, boleh juga macam ni rupanya. Panel suruh Google tema Hari Guru tahun 2000 sekian sekian sekian, kemudian huraikan apa yang kamu faham. Jadi itu memang spontan lah. Kamu perlu huraikanlah menggunakan kepakaran kamu menggoreng nasi goreng sedap. Jadi seterusnya adalah tentang isu-isu semasa PDPR. Yang ni tentang PDPR lah, apa isu yang kita alami. Isu-isu ni setiap sekolah lain, setiap tempat lain. Tidak semestinya masalah ketidakhadiran di sekolah A, di kawasan A ataupun di kawasan bandar, dialami juga di kawasan luar bandar. Jadi saya rasa kamu sendiri boleh tahulah isu-isu ni memang berbeza. Dan juga saya ada sentuh tentang isu PDPR ni di video saya yang lepas, iaitu topik yang perlu dipelajari, ulang kaji SPP. Kamu tengok baliklah kan channel saya ni. Okay. Seterusnya adalah cara kita menghadapi isu PDPR yang kita hadapi ni macam mana. Sebab guru ni manakah kita ada banyak masalah semasa PDPR ni. Tidak dinafikanlah, memang banyak masalah, memang banyak isu, halangan, cabaran. Tapi cikgu lah yang perlu menyiasat dan juga mencari intervensi sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Seterusnya adalah kesan COVID-19 dalam pendidikan. Kesan ni kalau tidak ditanya kesan positif atau kesan negatif, cuba seboleh mungkin cari kesan positif. Kesan positif COVID-19 ni memang banyak. Kita sudah mula terdedah dengan PDP menggunakan teknologi.
guru-guru menggunakan lebih banyak kreativiti dalam PDP masing-masing. Kemudian untuk ibu bapa pula, ibu bapa lebih mengambil berat tentang PDP anak-anak. Tapi tidak ditafikanlah, sememangnya ada juga kesan negatif kan. Jika diminta kesan negatif, nyatakan sahajalah. Jadi yang seterusnya adalah tentang isu murid kehilangan ahli keluarga semasa PDPR, semasa COVID-19 ni. Okey, semasa COVID-19 ni seperti yang kita sedia maklum, memang ramai orang kehilangan ahli keluarga, termasuk juga murid-murid. Apa tindakan kita? Apa tindakan sebagai seorang guru? Apa program-program yang dijalankan oleh KPM sebenarnya? Okey, macam contoh guru bimbingan dan kaunseling memang perlu melaksanakan sesi kaunseling krisis kepada murid-murid. Kemudian murid-murid yang mengalami masalah-masalah berikutlah kan. Okey. Ada juga sekolah yang memang sangat bagus mengambil inisiatif memberikan bantuan ataupun mengumpul dana, ataupun ada juga PABG sangat proaktif memberi bantuan dari segi keuangan, bakul makanan. Memang ada sebenarnya. Okey. Seterusnya yang terakhir dalam isu ini adalah tentang PDPR, juga adalah tentang keberkesanan. Okey, dalam keberkesanan PDPR ni, dia tahap keberkesanan memanglah bergantung kepada usaha kita sebagai seorang guru, tapi ada benda yang di luar kuasa kita. Contohnya memandangkan PDPR, murid tu balik ke kampung dia. Balik kampung dia memang tidak boleh dihubungi. Kampung dia dekat pedalaman. Jadi memang di luar bidang kuasa kita. Kita mau pergi ziarah cakna pun memang tidak dapat rentas negeri, rentas daerah kan. Jadi ada beberapa perkara yang memang di luar bidang kuasa kita sebagai seorang guru, tapi memang ada usaha-usaha yang kita boleh lakukan. Antaranya datang ke rumah murid itu, tanya, memandangkan PKP, kita boleh hubungi WhatsApp ibu bapa, tanya macam mana, video call kalau di kawasan bandar yang ada line yang boleh video call kan. Okey, itu untuk kategori yang pertama. Untuk kategori kedua adalah tentang kategori soalan yang selalu ditanya. Okey, berdasarkan perkongsian, ada dalam 20-30 lebih perkongsian kawan-kawan saya. Sebab saya ni banyak kawan yang juga dalam bidang pendidikan lah kan, mahu menjadi seorang guru kan. Jadi mereka ada berkongsi lah. Soalan yang pertama yang selalu ditanya adalah kenapa nak jadi cikgu? Siapa yang dapat yang degree sebelum ni menyambung pelajaran dalam bidang pendidikan, memang pensyarah memang mesti kadang-kadang ada tanyalah kan, kenapa orang nak jadi cikgu ni? Kenapa kamu nak jadi cikgu? Berilah apa-apa kamu punya justifikasi, pastikan yang positif dan boleh meyakinkan lah kan. Okay, seterusnya adalah apa kekuatan kamu yang mana kamu melayakkan diri kamu untuk mendapat jawatan ni. Kenapa saya perlu bagi kamu lulus? Kamu boleh bagi tahulah, saya mempunyai kekuatan dalam bidang ni, saya ada pengalaman dan juga saya ada minat yang sangat mendalam dalam pendidikan ni. Saya mempunyai satu target. Boleh juga macam tu. Okey. Seterusnya adalah soalan yang famous, di mana-mana kamu duga, walaupun kamu duga untuk jadi kerja di company ke manakah, dia akan tanya, di mana kamu lihat diri kamu 10 tahun akan datang? Di mana 20 tahun akan datang? Ini terpulang kepada visi kamu, target kamu, matlamat kamu. Kamu boleh cakap, saya melihat diri saya masih sebagai seorang guru. Tapi bukan sebagai seorang guru biasa, mungkin sebagai seorang guru cemerlang. Kalau bukan guru cemerlang pun, saya mempunyai guru yang berpengalaman selama 10 tahun yang boleh meningkatkan tahap prestasi anak-anak murid saya dalam kelas. Sudah menjadi satu jawapan yang bagi saya memang sudah cukup untuk meyakinkan. Tapi kamu juga boleh menyatakanlah perkara-perkara lain lah kan, target-target kamu, benda yang lain. Okay, seterusnya adalah sumber PDP yang kamu boleh gunakan, sumber pembelajaran, sumber pengajaran kamu, bahan mengajar yang boleh kamu gunakan jika kamu dihantar ke sekolah pedalaman ataupun apa yang idea kamu. Sebab kalau sekolah pedalaman, ada sekolah-sekolah yang masih belum ada sumber elektrik yang mencukupi, masih dicatu menggunakan generator, nak guna LCD, nak guna speaker susah, nak guna line internet pun susah. Jadi apa idea kamu? Apa cadangan kamu? Bagi saya soalan ni kamu perlu fikir di luar kotak lah.
Menggunakan perkara-perkara tersebut yang mana laptop, video, speaker semua memerlukan teknologi, dan benda ni ada di bandar, tapi tiada di luar bandar, tiada di tempat kamu. Cuba kamu cari apa benda yang tiada di tempat yang ada di tempat kamu tapi tiada di bandar. Contohnya dalam subjek sains, dekat bandar mana ada tumbuhan-tumbuhan yang tumbuhan-tumbuhan liar, kawasan-kawasan bandar memanglah kan. Tapi kamu di kawasan kampung, kamu boleh bawa masuk ke dalam kelas, kamu bawa murid kamu pergi ke melihat sendiri macam mana cara menanam pokok, dalam proses pertumbuhan pokok tu macam mana. Boleh tanam, kawasan kamu luas, kawasan kamu, hutan tu kamu punya. Janganlah bawa budak masuk hutan kan. Tapi kawasan tu kamu punya. Jadi kamu boleh pergi bawa murid kamu dan jadikan alam sekitar tu sebagai satu bahan pengajar kamu, bahan bantu mengajar kamu. Okey. Dan itu sahaja untuk kategori soalan yang selalu ditanya. Yang ni ada banyak kali dia tanya. Memang saya tengok, kena tanya lagi. Tengok sini orang lain, bilik lain, kena tanya lagi. Dan kategori ketiga adalah soalan-soalan lain lah yang bagi saya menarik dan juga relevan untuk kamu pelajari, untuk kamu tahu. Yang pertama adalah apakah yang guru perlu pandai sekiranya nak jadi cikgu. Untuk jadi cikgu ni, benda yang paling penting adalah komunikasi, iaitu dan juga pengetahuan, kemahiran mengajar kamu dan juga fleksibiliti kamu sebagai seorang guru dicampak ke mana boleh hidup. Nak suruh jadi ajar matematik, kamu perlu belajar matematik tu. Ajar matematik juga. Apa boleh buat? Kita kekurangan guru, kita kena saling melengkapi, saling bantu-membantu lah kan. Yang ni kamu boleh cari kata kunci dekat Google. Ciri-ciri seorang guru yang cemerlang, ciri-ciri seorang guru yang hebat, macam mana lah kan, yang profesional. Seterusnya adalah soalan tentang cadangan-cadangan aktiviti yang kamu boleh laksanakan semasa PDPR ataupun semasa co-curriculum, semasa aktiviti unit beruniform, semasa aktiviti kelab persatuan. Ciri-ciri aktiviti mestilah hands on, mestilah menimbulkan rasa ingin tahu murid buat sendiri hands on tu. Tapi cadangan aktiviti tu kamu boleh fikir sendirilah kan. Yang seterusnya adalah tentang RPH, file RPH, buku RPH, apa yang ada dalam tu, apa yang kita perlu lakukan dengan RPH tu, ada dokumen-dokumen apa dalam tu. Sedikit info kepada kamu, file RPH ni sangat penting sehingga kan sekiranya kamu tidak membuat atau hilang, boleh didenda. Kalau saya rasa macam 500 kot, dan perlu dilaporkan kepada polis sebenarnya. Boleh rujuk baliklah dia punya peraturan kan. Tapi memang sangat penting. Itulah betapa pentingnya kan sampai kena denda kan. Jadi nanti jadi cikgu jangan miss untuk buat RPH. Seterusnya adalah kesesuaian RPH ni. Buku RPH, file RPH, sesuaikah zaman sekarang? Bagi saya jawapannya boleh sesuai dan juga boleh tidak sesuai. Sebab ada kawasan yang bagi saya bagus gunakan secara online. Macam kawasan-kawasan bandar di Kuala Lumpur, di Kuching, di Kota Kinabalu, boleh gunakan secara online. Ada sistem sudah, memang ada beberapa sekolah, beberapa negeri memang menggunakan sistem RPH secara atas talian. Boleh cek dekat atas talian sahaja, senang. Tapi benda ni tidak relevan untuk di kawasan-kawasan kampung. Macam mana mau cek kalau buka Google pun pusing-pusing kan. Seterusnya adalah cara bantu budak yang lemah. Contohnya dalam sifir. Kita ada banyak teknik, banyak kaedah sifir. Sifir gunakan kotak tu, sifir terbalik. Saya sendiri pun ada buat satu video tentang sifir terbalik. Kalau kamu lihat dekat channel saya, memang ada satu video tentang cara buat sifir terbalik. Murid saya tahun 2 boleh menyiapkan sifir 1 hingga sifir 9 di bawah 1 minit. Memang banyak sumber dekat YouTube, sumber dekat Google, boleh cari sendiri. Seterusnya adalah apa pandangan kamu jika kamu terpaksa mengajar subjek DLP, Dual Language Program, ataupun mengajar subjek di bukan dalam bidang kamu. Bagi saya, kita perlu anggap ini sebagai satu cabaran.
Lagipun kalau di LP, Dual Language Program, bukannya kamu perlu ajar bahasa Inggeris. Cuma kamu perlu ajar dalam bahasa Inggeris, menggunakan bahasa Inggeris. Kita bukan ajar budak universiti, kita hanya gunakan bahasa Inggeris mudah untuk mengajar. Yelah, saya cakap senang lah kan. Kalau saya kena bagi, pengsan lah juga kan. Okay, tapi itulah, jadikannya sebagai satu cabaran untuk meningkatkan tahap diri kita sendiri. Okay, seterusnya adalah pengalaman kamu dalam bidang pendidikan. Okay, pengalaman ni saya bagi tips lah kan. Boleh menjadi masa kamu praktikal dulu, praktikum. Boleh juga semasa kamu jadi guru ganti, kalau kamu ada jadi guru ganti, mengajar tuition, ataupun kamu boleh menjadi VC di mana-mana program tentang program akademik lah kan. Ataupun kamu boleh cakap lah kamu menghadiri kursus-kursus tertentu kah dalam bidang pendidikan ni, tentang kebat kah, ataupun persediaan mana-mana lah kan. Jadi itu antara cara-cara kamu untuk menjawab soalan pengalaman kamu dalam bidang pendidikan ni. Ialah kamu pun nak jadi cikgu. Dia tanya pengalaman jadi cikgu macam mana kan? Belum jadi cikgu lagi kan? Jadi kamu perlu sebutlah pengalaman-pengalaman yang lain yang berkaitan tu sebenarnya. Okay? Yang terakhir adalah tentang isu, bukan isu jugalah, soalan ibu bapa yang menghantar murid-murid ke sekolah swasta. Betul ke tidak tindakan mereka? Bagi saya tidak ada masalah sebenarnya, sebab sekolah swasta pun memang menggunakan silibus ataupun sukatan pelajaran yang sama ataupun hampir sama, mungkin ada berbeza sedikit. Tapi sekiranya mereka sekolah swasta adalah satu perkara yang salah, kamu perlu tahu kerajaan akan ban sekolah-sekolah ni. Tapi kenapa kerajaan tidak ban? Sebab benda ni tak salah. Memang adalah sedikit perbezaan. Tapi bagi saya tidak ada masalah. Jika mampu, apa salahnya kan? Jadi kamu huraikan sendirilah nanti ya. Okay, itu antara soalan-soalan yang ditanya. Perlu diingatkan, soalan-soalan ni bukanlah soalan spot question, soalan ramalan. Bukan. Ini hanya panduan, gambaran kamu macam mana soalan-soalan dia ditanya. Okey? Kalau kamu rasa video saya ada memberi sedikit manfaat, boleh membantu kamu ataupun rakan-rakan kamu, boleh share lah video ni untuk membantu rakan-rakan yang lain. Okey? Itu saja bagi saya. Sekian, terima kasih.